Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ni kita sambung kuliah kita kitab Riyadhus Shalihin dalam bab bersungguh-sungguh menjalankan amal. Hadis yang ke-99. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis nikmat yang kebanyakan manusia menerima kerugian yang besar, yaitu kesehatan dan kelapangan. Ni dua nikmat ni tuan-tuan. Kita perhati tengok betul-betul malam ni, kata Rasulullah, dua nikmat ni yang mana banyak manusia rugi, kerugian dalam dua nikmat ni. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa lapang. Tengah ada masa, tengah tak sibuk. Kita kadang-kadang kita nak buat apa pun, kalau orang ajak buat apa pun, nantilah aku tak lapang, aku sibuk. Kalau nak tunggu lapang sampai bila pun tak lapang. Kalau nak tunggu sibuk sampai bila pun tak sibuk. Sibuk manjang kita, tak lapang manjang kita. Ini memang istilah-istilah yang syaitan, iblis suka hasut kita ni. Nanti dululah, satlah, minggu depanlah, bulan depanlah kalau nak buat kebajikan, dia macam tu. Sedangkan waktu lapang ni, macam kita dah belajar sebelum ni, bila teringat nak buat satu-satu amal kebajikan, maka jangan ditunggu, jangan ditangguh. Kadang-kadang kita tunggu juga, kita tangguh juga tuan-tuan. Kita sebut kita ni termasuklah yang bercakap ni, nanti dululah, esoklah. Rasulullah ajar kepada kita, bila masa rasa nak buat satu-satu kebajikan, jangan tunggu lama, terus langsungkan, terus buat. Ni kita dah baca dah dulu. Dan lagi satu nikmat sihat ni, nikmat sihat tubuh badan. Seorang itu hendaklah menjaga kesihatan. Jaga kesihatan ni kena jaga. Jaga jiwa, jaga diri, jaga kesihatan. Bukanlah berarti jaga kesihatan tu tak kena sakit. Tak. Sakit ni, siapa nak sakit pun dia sakit. Orang jogging pagi petang, siang malam jaga makan. Kalau nak sakit-sakit. Tapi tak boleh juga kata, biarlah aku makan redah, apa aku nak makan, aku makanlah. Tengok dia tu punya jaga badan sakit juga. Bukan soal macam tu. Dia jaga tu habuan, dia satu habuan lain. Dapat pahala demi dia jaga tu. Dah nak kena, nak buat macam mana? Dah kena ikhtiar pula. Tapi ni dalam konteks malam ni tubuh badan tengah sihat. Waktu sihat ni kadang-kadang kita tak teringatlah nak buat kebajikan, nak buat kebaikan. Bila sakit esok tu, kita rasa menyesal tuan-tuan. Aku dulu sihat, tapi aku tak boleh buat apa yang sepatutnya aku buat. Bila dah sekarang contohnya dah tak sihat macam dulu, baru teringin nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu, nak buat ini. Tapi tak apalah, selagi ada umur, ada hayat di kandung badan, selagi itu buat sekadar mana yang kita berada ketika itu, waktu sekarang ini. Nak buat macam muda dulu tak boleh dah. Lebih teruk lagi, lebih parah lagi kalau dah mati. Dah mati ni dalam kubur, ni yang duk minta pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihin inna muqinun. Waktu ni minta merau nak balik-balik semula. Tak diberi lagi dah.
Jadi waktu mana tubuh badan sedang sihat elok, waktu inilah peringatan untuk semua. Kita semua macam tu tuan-tuan, bila kita sakit, Allah menyesalnya aku teringat balik. Teringat waktu sihat dulu aku tak boleh buat, aku tak mampu nak buat apa yang sepatutnya aku buat. Itu. Yang kedua, nikmat masa lapang. Masa lapang. Kedua, nikmat sihat dan kelapangan itu cubaan Allah ke atas manusia. Ni kira lapang lah ni, tak sibuk. Bila dia sibuk manjang, Allahu Akbar, tak mampu nak kata apa lagi dah. Jangan tunggu waktu sibuk. Hadis yang ke-100, an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Faqultu lahu lam tasna'u hadza ya Rasulullah. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Yang ni hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tuan-tuan ummul mukminin. Mana isteri Rasulullah kita panggil ummul mukminin. Sayyidatina Khadijah. Yang awal-awal Sayyidatina Khadijah lah. Khadijah ni isteri Rasulullah yang pertama. Satu orang wanita mulia. Belum berkahwin dengan Rasulullah pun mulia. Belum Rasulullah sebarkan Islam pun dia wanita mulia. Gelaran bagi Khadijah ni Sayyidatun Nisa Quraisy. Maknanya princess, putri bagi Quraisy. Dah beriman ketika mana seruan Islam, dah sampai beriman, digelar pula Sayyidatun Ummul Mukminin ataupun Sayyidatun Nisa. Itu putri orang-orang mukmin. Dan last sekali yang paling besar, Khadijah ni digelar Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Ketua penghuni wanita ahli syurga ini. Dan yang kedua, isteri Rasulullah Aisyah. Aisyah ni pun tak kurang hebatnya juga tuan-tuan, hebat. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Bijak, cerdik. Banyak hadis-hadis yang kita sampai kepada kita hari ni. Anak Aisyata nak cerita zaman tu, hatta setelah kewafatan Rasulullah pun kadang-kadang soal hukum hakam tertentu, maka mereka sahabat akan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Aisyah lah ummul mukminin yang rapat dengan Rasulullah. Tahu selok belok gitu gini yang dijadikan hukum sampai pada kita hari ini. Aisyah kata apa? Bahawa Nabi SAW bangun di waktu malam bersembahyang. Bukan bangun macam kita bangun juga, bangun kencing. Bangun-bangun buka peti ais, kokok ada biskut lagi, nak tidur tak boleh, biskut ada, kopi ada, duduk sedap. Kita bangun nak lagu tu. Payah sungguhlah nak lena. Berat sungguhlah nak pergi ambil wuduk, buat 2 rakaat. Tapi Rasulullah bangun malam, bila sebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yaqumu minal lail. Yaqumu minal lail ni Rasulullah bangun sembahyang. Kita qiyamul lail, kita ni qiyamul lail kan qiyamul lail. Rasulullah bangun dan solat. Tuan-tuan tuan-tuan bagus. Sehingga bengkak kedua kakinya, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kaki. Kita ni jangan kata bengkak kaki, tuan-tuan, nak duduk sat pun payah. Ni kaki sampai bengkak. Sembayang nak cerita maknanya lama lah. Lama kedudukan Rasulullah dalam solat tu sampai kaki bengkak. Kalau sekejap saja mau ke kaki nak bengkak tuan-tuan? Tak bengkak. Kaki kita mana bengkak? Kematu sikit tu ada lah. Bila Aisyah tengok sampai tahap macam tu Rasulullah ni sembahyang malam, maka aku bertanya, faqultu lahu, kata Aisyah, aku bertanya kepadanya, pada Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini wahai Rasulullah? Pasal apa sembahyang sampai tahap yang begini?
Lima tasna'u haza. Lima tasna'u haza maknanya kenapa engkau buat begini ni? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara. Sedangkan Allah Ta'ala dah menghapuskan dosa engkau yang telah lepas dan yang terkemudian. Engkau seorang rasul, dosamu diampun, dihapuskan. Lima tasna'u haza, kenapa perlu lagi contohnya sampai semayang bengkak-bengkak lama begitu gini? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku seorang hamba yang sentiasa bersyukur? Maknanya Rasulullah tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala dia mengajarkan ibadah. Sungguh-sungguh pada hari diampunkan dosa. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, yang terdahulu dan yang akan datang pun dah diampunkan dosa. Sebab Rasulullah nak jadi abdan syakura, hamba yang bersyukur. Di mana letaknya kita ni tuan-tuan? Tentang dosa kita yang lalu, dosa kita kalau kata hidup kita ada sakit bagi hidup lagi ni, bagaimana dengan dosa kita yang akan datang? Yang mengharapkan taubat kita. Allahu Rabbi, rasa takut kita kalau dengar kata begitu. Kemudian hadis yang ke-101, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda mi'zara. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah ni maknanya kebiasaan, rutin Rasulullah ni apabila masuk malam yang 10, malam yang ke-21 daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ni maknanya ini tahun-tahun sebelum tahun kewafatan Rasulullah. Kalau setahun sebelum wafatnya Rasulullah ni, Rasulullah iktikaf lebih sikit daripada 10 hari di masjid. Kalau tahun-tahun sebelumnya, 10 malam yang terakhir itu, yang dia kata 10 yang malam yang terakhir itu, Rasulullah membangunkan keluarganya serta bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah serta menjerut tali pinggangnya menjauhi wanita, isterinya. Waktu tu ditumpu betul-betul 100% iktikaf ibadah 10 malam terakhir. Rasulullah panggil dulu, panggil ahli keluarga, panggil anak, panggil isteri. Kita pun macam tu kalau boleh kan. Kalau bangun jangan bangun seorang-seorang, panggil lah. Dek tahu dah anak payah nak bangun, panggil lah juga kan. Mau hari cuti, hari minggu tu, ataupun bulan puasa, kita bangun tengah malam pukul 2, pukul 3 pergi ambil wuduk, kita solat. Apa salahnya panggil anak? Termasuk kita lah insya-Allah panjang umur akan datang kita buat macam tu lah. Bila kita buat, anak buat, rasa seronok. Tu. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'ifi wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anna fa'altu kaza kana kaza law anni fa'altu kaza kana kaza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu 'amala syaitan Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ni yang kuat tubuh badan, sihat, peluh keluar cantik ya.
Yang ni Allah Ta'ala suka daripada yang lembek, kerja malas, exercise malas. Maknanya dia biar sanggup diri dia tu lemah tanpa kerja, tanpa berusaha sampai jadi lemah. Lebih teruk lagi sampai nak sesuatu pun minta pada orang yang ni tak disukai. Maknanya lebih suka pada dia ni. Dia buat kerja sendiri, tubuh badan dia sihat, dia jaga kesihatan, kuat akal fikiran. Yang ni bagus. Masing-masing ada mempunyai kebaikan, bersungguhlah mengerjakan suatu yang berguna di dunia dan di akhirat. Hendaklah selalu meminta pertolongan daripada Allah dan jangan berasa lemah, yakni putus harapan. Minta sesuatu tuan-tuan, wasta'in billah. Nakkan sesuatu, mohonglah, tipu. Dusta kita ni, kalau kita ni tak ada hajat dalam hati, hajat benda yang baiklah, benda yang tak langgar syariat, ada je yang kita nak. Dulu nak kahwin minta pada Allah Ta'ala. Ada anak yang soleh minta pada Allah Ta'ala. Nak anak lulus periksa, nak anak dapat kerja, nak anak tak tinggal solat, semua kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada satu makhluk pun atas muka bumi ni dia tak berhajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu makhluk atas muka bumi ni pun dia tak boleh gerak, tak boleh diam tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sampai bila kita ni hajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sampai bila-bila lah. Adakah sampai mati? Mati pun kita berhajat pada Allah Ta'ala. Bahkan lebih berhajat lagi. Mati tu nak sampai kepada yaumul ba'si, hari kebangkitan, hari dihisab amalan, hari nak ditentukan syurga neraka, lagilah kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya sampai bila? Sampai bila-bila lah. Ini dinamakan makhluk. Makhluk rupa tu. Tak ada kata dia tu kaya sangatlah dia tak hajat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udah berhajat, sentiasa berhajat. Minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berasa lemah, yakni putus harapan atau merasa hampa. Allahu Rabbi, yakni kadang-kadang dia datang kepada kita. Bila fras satu-satu kerja kita macam putus harapan. Astagfirullah, na'udzubillah, istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Ingatlah tiap satu yang berlaku kadang-kadang bukan dengan kehendak hati kita. Allah bagi dekat kita, maka nak menguji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mungkin, bukan kata mungkin, memang ada hikmah lah di sebalik setiap satu yang Allah Ta'ala bagi. Ini. Jika engkau ditimpa sesuatu, janganlah berkata, andainya aku berbuat demikian, tentu aku jadi begini dan begitu. Akan tetapi, katakanlah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah berbuat sekehendaknya. Jangan dok kata macam ni. Kalaulah aku buat begitu, tentu tak jadi begini nasib aku. Kalau aku buat begini, tentu tak jadi begitu nasib aku. Dok kalau. Katalah memang dah kita dah usaha, Allah takdirkan kita nak kena, nak buat macam mana. Contoh, kita keluar tadi, pancit tayar motor nak main masjid, nak mari tempat baik ni. Kita kata kalau aku tak lalu situ, tentu tak kena. Tak boleh kata gitu. Memang dah nak kena. Tapi kita usahalah. Jangan kita berani sangat. Orang kata situ paku banyak, nak lalu juga. Kalau kena, tak kena, itu tinggi punya tawakal. Itu lain cerita. Kita usaha, kita ikhtiar. Jangan kalau. Sesungguhnya perkataan andainya ataupun kalau, lau tu bahasa Arab. Kalau kita ni andainya, jika, kalau, hanya membukakan jalan bagi syaitan untuk berbuat sesuatu. Syaitan dia mudah nak hasut kita ni dengan sebab kita ni duk kalau. Kalau ni seolah-olah mudah kita ni jadi was-was, mudah putus asa, mudah kadang-kadang salahkan sana, salahkan sini. Jangan duk guna kalau. Anhu radhiyallahu anhu, bila hadis ini dia sebut anhu ni juga daripada periwayat yang sebelumnya lah, Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu didindingi dengan perkara-perkara keinginan hawa nafsu. Neraka ni didindingi ataupun dilingkungi oleh perkara-perkara yang digemar, perkara-perkara yang berselari dengan keinginan hawa nafsu. Ni neraka ni. Nafsu setuju benda tu, berseronok, berpoya-poya, mencuri, merompak, menyamun, berpeleseran, langgan wanita. Nafsu suka, nafsu seronok. Ini neraka. Siapa sebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ujibatun naru bisyahawati. Seronok, dia dihiasi dengan benda-benda yang seronok. Naluri manusia seronok. Manusia ni tuan-tuan, tipulah kalau dalam hati dia tak teringin nak buat macam mana orang lain buat. Tapi kita tak buat pasal apa? Pasal iman. Pasal apa? Pasal Allah Subhanahu wa taala tak bagi. Itu kita pegang. Lelaki pula tuan-tuan, teringin nak buat macam-macam. Tapi bila ni Tuhan aku tak bagi. Agama aku tak bagi. Larang benda syariat, Tuhan syariat, Allah Taala syariatkan tak boleh benda-benda macam ni. Kita tak buat walaupun nafsu suka. Itu. Ni neraka ni dia dilingkungi, dihiasi dengan benda-benda yang tolong seronok, teringin. Tapi kita tahan, kita mujahadah daripada dulu tak pernah buat. Merompak, menyamun, senang dapat duit, dapat harta, siapa tak ada. Banyak lagi lah contoh. Enjoy tanpa mikir halal haram. Nafsu seronok. Tapi benda tu tak boleh. Kita tak buat. Dan sebaliknya, wa hujibatil jannatu bil makarihi. Apa dia? Dilingkungi, didindingi dengan syurga tu pula. Akasnya, sebaliknya, dilingkungi, didindingi, dihiasi dengan perkara-perkara perkara yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Ini syurga. Nafsu tak berapa nak seronok, tak berapa nak gemar. Sedekah, bukan nak gemar sangat sedekah ni, cari duit payah nak bagi dekat orang. Tapi syurga ni gitulah tempatnya nak masuk. Nak mari duduk di masjid ni, waktu-waktu ni seronok di tempat lain. Tapi itulah syurganya. Apa lagi yang nak dibuat? Bangun malam. Nafsu suka tak? Nafsu bukan suka sangat bangun malam. Bangun kencing ada. Nak bangun ibadah nafsu kan suka sangat. Kalau ni pun nafsu kata buat 2 rakaat dah. Tu tidak. Itu nafsu. Kita tahan tak? Ada ketika kita tahan. Ada ketika kita layan. Makna tu itu syurga. Sebab tu kita tengoklah orang ni bagaimanalah kan, para sahabat, tabi'in, tabi'in, orang-orang soleh-soleh kan, mereka ni kekang hawa nafsu mereka. Kadang-kadang kita tak terbayang macam mana mereka ni boleh buat apa yang kita rasa kita ni payah nak buat. Macam disebut para sahabat, tabi'in, sembahyang malamnya berpuluh rakaat, beratus rakaat, khatam Quran dalam jangka masa terdekat, sedekah dengan segala yang ada. Macam mana? Sebab mereka tahu syurga tu maha dilingkungi dengan benda-benda begitu, maka mereka buat. Maka kita tak boleh tahap tu, kita nak jadi juga macam tu, itu pun dah bagus. Kita buat tahap kita. Ada 1000, jangan bagi 1000, bagi 100. Ada 100, jangan bagi 100 licin, bagi 10. 10 ada, bagi RM1. RM1 ada, bagi RM1. Kalau dalam poket ada 100, terus bagi 100, balik melangung seminggu. Ini jadi masalah. Buat ikut kata, jangan sampai taklif memberati kita. Itu. Tapi itulah tuan-tuan, orang yang dia boleh buat tu, Allahu Rabbi, Allah Ta'ala bagi. Dan hadis yang seterusnya, an Abi Abdullah Huzaifah bin Yaman al-Ansari al-ma'rufi sahibi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faftatahal baqarah
fakultu yarka'u indal mi'ati summa madha fakultu yusalli biha fi raka'atin famadha fakultu yarka'u biha summa iftataha an-nisaa faqara'aha yaqra'u wa yaqa'u mutarassila iza marra bi ayatin fiha tasbihut sabbaha wa iza marra bi su'ali sa'ala wa iza marra bi ta'awuzi ta'awwaza summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwa min qiyamihi summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd summa qama qiyama tawila qariban mimma raka'a summa sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Ini satu hadis tuan-tuan yang diriwayatkan daripada Huzaifah ibnu Yaman. Sebelum kita baca hadis ni, Abu Hurairah kita dah cerita dah dulu, pribadi profil Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis kita dah cerita. Ibnu Abbas pun kita dah cerita, Aisyah pun tuan-tuan dah tahu. Malam ni kita tengok, kita petik satu orang sahabat ni, sahabat yang dia dapat satu gelaran, satu pangkat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan baca hadis ataupun dengar hadis, bila sebut an Huzaifah bin Yaman ataupun Ibn Yaman, daripada Huzaifah bin Yaman akan disebut di hujung dia itu sahibus sir sallallahu alaihi wasallam, sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya pemegang rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat, senang nak dapat pangkat ni, payah tuan-tuan. Hanya beberapa manusia saja yang dapat gelaran ni, antaranya Huzaifah ibnu Yaman. Kita ambil daripada Huzaifah ni kecil lagi kisah dia. Nama Yaman ni bapa dia, bapa Huzaifah. Asalnya, dan lagi satu disebutkan di sini Al-Ansari. Kalau di ujung nama sahabat yang meriwayatkan hadis tu Al-Ansari, maknanya orang Ansar, orang Madinah lah. Beza, nak cerita beza Muhajirin dan Ansar. Al-Ansari, Abu Ayyub Al-Ansari, Ibnu Yaman Al-Ansari, banyak ramai lagi. Ibnu Yaman ni ataupun Huzaifah ini, bapa dia nama Yaman. Sebelum dia lahir lagi, bapaknya duduk di Mekah. Dan bapaknya ni, bapa Huzaifah ni salah seorang yang awal-awal memeluk Islam. Huzaifah Yaman awal-awal peluk Islam. Bila memeluk Islam tu, biasalah dia ada krisis, mula-mula krisis dengan orang di sana. Kemudian orang cari dia ni, lalu dia dapat selamatkan diri, dia pergi dulu ke Madinah. Bila sampai di Madinah tuan-tuan, beranak lahirlah, berkahwin di semua di sana, lahirlah Huzaifah. Maknanya Huzaifah ni lahirnya di Madinah. Lepas tu bila kes di Mekah ni selesai, bapa Huzaifah ni, Yaman ni, dia settle, dia boleh berulang balik ke Mekah. Tapi Ibnu Huzaifah ni, anak Yaman ni, dia rasa teringin nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teringin sangat nak jumpa. Bila dia dengar orang sebut kata Rasulullah ini orang yang begini, hati dia tu tak boleh tahan, rindu nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila satu ketika Huzaifah ni makin besar, maka bapaknya bawa pergi ke Mekah. Waktu ni Rasulullah belum lagi datang ke Madinah. Bila sampai di Mekah tuan-tuan, Allah dia lepaskan rindu pada Rasulullah. Segala yang orang cerita, segala yang orang bagi tahu, sama dengan apa yang orang cerita. Kita ni lain. Kita ni lain, kadang-kadang indah khabar daripada rupa.
dengar cerita bagusnya orang tu, hebatnya, baiknya. Kadang-kadang bila kita jumpa tak sama mana yang orang cerita pun. Banyak improvisasi, banyak tokok tambah. Tapi Rasulullah ni lain. Orang cerita gitu bila tengok Allahu Rabbi, barangkali lebih lagi daripada yang orang cerita. Dia seronok ah. Dia punya lah seronok. Dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, aku dah berjumpa dengan kamu wahai Rasulullah. Sekarang ni status aku ni bagaimana? Aku ni orang Muhajirin ke orang Ansar? Bapa daripada Mekah. Kemudian dia di Madinah. Dia ni digelar Muhajirin kan Ansar. Maka Rasulullah kata apa? Engkau pilihlah wahai Huzaifah, nak jadi Muhajirin kan nak jadi Ansar. Maka Huzaifah ni dia lebih seronok, dia lebih suka, dia beri gelaran Ansar. Sebab tu dipanggil Abi Huzaifah bin Yaman Al-Ansari. Orang Ansar, orang Madinah, penolong agama Allah. Kemudian yang nama dapat sahih dan Huzaifah ni dia satu orang remaja waktu tu, dia bijak, dia cerdik. Dia luar biasa sikit fikiran dia. Maknanya dia bijak, dia suka bertanya benda-benda yang agak jauh sikit. Sebab tu hadis-hadis tentang kiamat, tanda-tanda kiamat dibagi tahu oleh Huzaifah bin Yaman. Dia suka benda-benda begitu. Maka Allah Taala bagi tahu, ni Rasulullah bagi tahu dekat dia. Yang mana pula mari kata sahibi sir Rasulullah ini, pemegang rahsia Nabi. Zaman ni tuan-tuan banyak orang munafik. Orang munafik ni duri dalam daging kita kata. Pergi perang dia boleh pusing balik. Tak langsung tak pergi perang pun ada. Ini orang-orang munafik. Dan orang munafik ni bukan semua orang tahu. Dia duduk sekali, join sekali, tapi dalam hati dia tu menentang Islam. Rasulullah yang tahu siapa yang munafik. Dan Rasulullah bagi tahu dekat Huzaifah ni senarai nama, list nama orang-orang munafik itu. Huzaifah hafal satu persatu dengan dia tak bagi tahu langsung pada orang lain. Sebab tu dia kata pemegang rahsia Rasulullah, Huzaifah bin Yaman ni. Sampai wafatnya Rasulullah pun dia tak bagi tahu orang lain lagi siapa munafik. Bagi peluang puak-puak munafik ni bertaubat. Para sahabat yang besar yang lain pun tak tahu, mereka ni hanya tengok Huzaifah ni pergi solat jenazah dak kalau orang tu meninggal dunia. Kalau tak pergi kita tak usah pergi, takut barangkali termasuk golongan munafik lah dia tu. Oh, hebat. Sampai Huzaifah pun meninggal dunia dia pegang rahsia ni. Bukan senang tuan-tuan. Dan cerita baiknya satu ketika cerita yang menarik tentang Huzaifah ni waktu mana perang Khandaq. Perang Khandaq ni tentera musuh datang daripada berbagai ceruk. Campur munafik, campur Yahudi, campur musyrikin Mekah datang keliling Madinah ni. Bahagian depannya, belakang bukit. Maka orang-orang Islam tuan-tuan, dia rasa risau. Manusia tuan-tuan, manusia. Mana tak risau tiba-tiba musuh dah penuh. Tapi Rasulullah ajar supaya kuatkan tawakal, tinggikan tawakal, sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Duk sebut kan. Kemudian tu Rasulullah dia plan dalam masa terdekat ni macam mana kita nak tahu kapasiti musuh ni banyak mana. Tentera musuh banyak mana, kenderaan musuh bagaimana, perancangan musuh tu bagaimana. Maka Rasulullah duk cari sahabat ni siapa yang nak dilantik pergi tempat musuh ni. Kebetulan tuan-tuan waktu mana perang ni, perang Khandaq ni dia waktu sejuk sangat. Sejuk, musim sejuk yang amat sangat di Madinah tu. Sejuk sampai ke tulang tuan-tuan. Malam yang gelap gelita, sejuk yang amat sangat. Maka Rasulullah waktu malam ni sahabat tidur. Maka Rasulullah berjalan-jalan. Gelap ni. Maka Huzaifah ni dia tak boleh nak tidur. Sebab selimut dia pendek. Tarik atas sejuk kaki, tarik kaki sejuk dia kepala.
Maka Rasulullah terdengar bunyi sap kena sikit. Siapa tu? Ana Huzaifah, aku Huzaifah ya Rasulullah. Kalau begitu wahai Huzaifah, aku pilih kamu. Kamu pergi ke tempat musuh, reki tengok, siasat tengok apa kekuatan musuh, apa rancangan musuh. Musuh pula waktu tu ketua dia Abu Sufyan. Abu Sufyan tuan-tuan. Bukan Muhammad Sufyan, Abu Sufyan. Jadi Huzaifah ni dia manusia. Mohong, tipulah kalau manusia ni tak ada takut, tak ada risau, tak ada resah. Huzaifah dia rasa risau. Dia kata malam tu punyalah sejuk dan gelap. Gelap ni sampai jari-jari tangan pun tak nampak ni. Dalam keadaan ribut pasir, gelap, sejuk. Aku tak boleh nak tidur. Tiba-tiba Rasulullah perintahkan aku pergi ke sana. Kerana Rasulullah yang perintah, dia sanggup tuan-tuan. Dia sanggup walaupun dalam hati tu penuh berdebar lagi. Seorang bukan 5-6 orang. Seorang aja. Jadi dia naik kuda nak pergi tu dalam keadaan risau, resah, gelisah. Dia dengar Rasulullah doa untuk dia. Ya Allah, Engkau selamatkanlah Huzaifah ni daripada depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan. Maka kata Huzaifah, belum lagi habis doa Rasulullah, aku tenang. Hilang rasa takut, hilang resah, hilang gelisah, dia tenang. Dia nak pergi. Yang ada waktu itu cuma semangat nak pergi. Semangat. Bila dia nak pecut pergi, Nabi panggil, wahai Huzaifah, nanti dulu. Kamu pergi siasat saja. Jangan buat apa-apa. Jangan buat apa-apa. Dia pun pergi. Tuan-tuan boleh bayangkan dia punya kebijaksanaan. Memang tepat orang yang dilantik. Dia boleh pergi, dia boleh masuk dalam kubu musuh. Sedangkan bukan senang nak masuk. Puak-puak tu pun dia jaga punya rapi berapa gig nak sampai. Huzaifah boleh masuk hanya seorang diri. Kelebihannya pula waktu malam memang gelap pekatnya. Waktu ni tengah duduk ramai-ramai dengan puak-puak musyrikin Mekah ini. Mereka nak mesyuarat rupanya. Tengah tunggu bos sampai. Komander, iaitu Abu Sufyan. Bila Abu Sufyan naik kuda turun di situ, semua hormat, tapi hormat ke Abu Sufyan tu orang tak nampak lah, gelap. Abu Sufyan tanya, dah ada semua ke? Begitulah. Ada. Aku nak bagi tahu berita-berita penting tentang strategi kita ni. Esok pastikan betul-betul rahsia malam ni tak dibocorkan. Takut-takut ada pengintip di kalangan kita, kata Abu Sufyan. Huzaifah kata, buat dah. Tahu kawan tua ni dah. Jadi Abu Sufyan kata, pastikan di kiri kanan kalian tu siapa? Pastikan dia tu orang kita. Takut kena nanti pengintip masuk. Tapi Huzaifah ni dia cekap tuan-tuan. Dia cekap, dia pick up tu, dia terus pegang tangan orang kiri. Dia tanya, man anta, kamu siapa? Orang tu pun jawab lah, ana sekian-sekian. Dia pegang tangan orang kiri pula, man anta, ana sekian-sekian. Dia selamat, orang tak tanya. Kurang-kurang dia tahu dah kiri kanan aku ni siapa. Orang tak tanya lah dia. Bijak. Selamat. Jadi bila Abu Sufyan turun daripada kuda tu, dekat sangat dengan Huzaifah, tapi dalam keadaan samar, gelap, tak berapa nak nampak. Bila habis dia membincang, dia dah nak tarik dia rasa, aku nak tarik anak panah tu, aku boleh bunuh Abu Sufyan tu, dekat aja. Kalau kata kena tahap tu, ghalibnya matilah. Abu Sufyan ni. Bila dia nak buat, dia teringat balik Rasulullah pesan, kamu pergi intip saja, jangan buat apa-apa. Tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Tapi hikmahnya lepas daripada tu lama sekian, Abu Sufyan orang Islam. Abu Sufyan jadi orang hebat. Ini. Jadi bila dia balik malam tu juga, naik kuda, balik masuk kepada kawasan orang Islam ni, melepasi tu, border tu. Dia bagi tahu segala maklumat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang kebimbangan daripada siang malam apa semua tu rasa sedikit tenang sebab maklumat dah tahu. Siapa yang pergi ambil maklumat ni? Huzaifah ibn Yaman yang cerita hadis ni kepada kita malam ni tuan-tuan. Hebat. Sebab tu kalau kita tengok tiap seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, memang hebat. Dia ada kisah-kisah dia yang tersendiri.
Yang dia jadi motivasi kepada kita ni tuan-tuan. Setiap seorang lah. Setiap seorang. Ada aja kisahnya. Terutama kisah dia bila dia cerita kisah dia dengan Rasulullah, Allahu Rabbi, kan? Special masing-masing. Jadi apa katanya? Aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Pada suatu malam Huzaifah ni dia sembahyang dengan Rasulullah. Sembahyang ni barangkali disebut sembahyang sunat lah. Rasulullah bila dia sembahyang ada orang ikut di belakang. Dia kata apa? Baginda memulakan dengan membaca suratul Baqarah. Baca surah Al-Baqarah tuan-tuan. Rasulullah kalau sembahyang berimam tak ada lah panjang sangat, dan disuruh supaya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Panjang sangat yang belakang ni macam-macam ada. Gout ada, darah tinggi ada, Parkinson ada, ngetar habis semua. Cepat sangat pun sakit pinggang juga kita. Dah lah baca Qul Huwallah pun laju. Tak terkejar. Qul Huwallah habis semua disambung. Surah dah pendek hang sambung habis semua pula. Penat tuan-tuan sakit pinggang. Yang tak sakit pun jadi sakit. Jadi janganlah pendek sangat dan janganlah panjang sangat. Agak-agak lah. Ini Rasulullah baca surah Al-Baqarah ni sembahyang sunat. Rasulullah sembahyang dia pergi ikut. Maka Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Aku sangkakan baginda akan rukuk pada ayat yang ke-100. Duk rasa-rasa dah ikut-ikut dah ni. Sat lagi ayat 100 ni Rasulullah sujud dah rukuk kot kan. Rupa-rupanya ada, tetapi baginda meneruskan bacaannya. Baginda yusalli biha raka'at, sembahyang terus. Terus sembahyang, tak berhenti pun pada ayat yang ke-100, tak rukuk pun. Baginda meneruskan bacaan. Aku sangka lagi baginda hanya akan membaca satu surah itu dalam satu rakaat, tetapi baginda meneruskan juga bacaannya. Aku sangka pula baginda akan terus rukuk, tetapi baginda meneruskan dengan membaca suratul Nisa sehingga tamat. Kemudian baginda memulakan surah Ali Imran sehingga akhir. Baginda meneruskan bacaan dengan tartil. Tuan-tuan, bukan takat dia duk ingat 100 ayat tu rukuk, habis Al-Baqarah tu sambung surah lain pula, habis surah tu sambung surah lain pula. Tuan-tuan, Al-Baqarah kita saja pun tuan-tuan, kalau tarawih imam baca Al-Baqarah, bila lah nak habis Al-Baqarah ni? Ini bukan dalam 3-4 rakaat tu, satu rakaat tu baca 3 surah. Baca 3 surah. Dan baca pula dengan tartil. Tartil ni penuh dengan makhrajnya, tajwidnya, betul bacaannya, terang sebutannya. Apabila sampai kepada ayat tasbih dan maka baginda bertasbih. Apabila sampai kepada ayat doa maka baginda berdoa. Apabila sampai kepada ayat berlindung maka baginda meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian baginda rukuk sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim. Rukuknya itu sama panjangnya dengan masa ia berdiri betul. Berdiri betul tadi duk ada 3 surah tuan-tuan, maka rukuk pun macam tu juga panjangnya. Kalau kita macam mana pakai tidurlah rukuk. Kita kalau rukuk sujud sebenarnya sembahyang sunat tasbih tu pun imam lama sikit, silap-silap berdekul lena dalam rukuk dalam sujud tu ya. Ini Allahu Akbar. Padahal satu makhluk Allah yang diampunkan dosa yang terdahulu dan wa ma ta'akhirat, dosa yang akan datang ni kemudian ni. Selepas itu baginda sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dan sujud juga hampir sama dengan masa berdiri juga. Macam mana lama berdiri, macam itulah waktu sujudnya. Allahu Rabbi. Ini benar, itu satu nak ceritakan sifat bagaimana bersungguh-sungguhnya Rasulullah ini dalam menjalankan amal. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata fa atala qiyamah
fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amri su'i. Qila wa ma hamamta bihi? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Daripada Ibnu Mas'ud, ini Ibnu Mas'ud pula. Yang tadi Huzaifah ikut belakang semayang dengan Nabi. Yang ni Ibnu Mas'ud pula, Abdullah Ibnu Mas'ud. Dia kata apa? Aku bersembahyang tahajud bersama. Maknanya sembahyang tahajud. Bila kita sebut kata sembahyang yang lama ni, Rasulullah solat tahajud. Kalau sembahyang imam di masjid ni, tak disuruh kita lama-lama pun. Kalau baca habis Al-Baqarah, lepas tu hang tak rukuk lagi, hang baca An-Nisa pula, kemudian hang sama Al-Imran pula, pakai seorang-seorang je lah. Habis mufarakah, habis semua duduk depan dengan tarik apa semua. Agak-agak lah, tak disuruh pun panjang. Walaupun hang hafiz 30 juzuk, tapi kena ingat di belakang tu bagai-bagai jenis ada. Orang yang menumpang semayang ada. Orang wanita yang ada anak kecil ada. Yang nak balik mana pun ada. Tapi jangan terlalu cepatnya pula. Itu memang cukup cantik dah tuan-tuan Islam ni. Cara dah cantik sangat dah. Bab imam makmum, bab semayang ini, bacaan tertil gitu gini. Maka Rasulullah solat tahajud beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atala, memperpanjangkan qiyamnya, semayang tu lama. Rasulullah solat tu lama, qiyamnya lama macam bacaan yang tadi itulah, sampai 3 surah yang panjang-panjang. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai dia rasa, aku rasa nak buat benda tak elok. Kita sahabat tanya lah, benda tak elok tu nak buat, benda tak baik tu benda apa nak buat? Sahabat tanya, wa ma hamamta bihi? Dia kata apa? Ibnu Mas'ud ditanya, apakah gerangan yang hendak engkau lakukan, yang kamu kata kamu nak buat benda tak baik itu, nak buat apa? Sahabat rasa pelik jugalah, wa ma hamamta bihi, rasa nak buat apa tu? Maka Ibnu Mas'ud kata apa? Hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku hendak duduk mufarakah daripadanya. Aku rasa nak duduk mufarakah je. Lama tuan-tuan. Kalau tak terikut, saya ikut lah kita. Kalau tuan-tuan semayang seorang di rumah, ataupun semayang seorang di masjid, ikutlah tuan-tuan, nak baca 5 surah pun tak apa. Rasanya boleh kot kita ni baca 5 surah kalau kita semayang seorang. 3 surah cukup lah. Rakaat, 1 rakaat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah. 3 surah juga tu. Hak tu lah kalau kata panjang pun. Tapi kalau orang hafiz Quran ni, cara nak hafalnya, nak bagi mudah hafal, nak bagi cepat ingat, berkat dalam solat lah diajar, dilatih mereka ni semayang. Itu tak apalah, dia nak semayang di rumah, dia seorang, dia nak buat sampai 3 surah, dia nak habiskan Al-Baqarah, terpulang. Demi itu nak hifzul Quran, nak hafal Quran dia tu, nak jaga Quran dia tu. Itu dia tuan-tuan. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang ni selalu kita sebut, selalu kita dengar peringatan untuk kita sama tuan-tuan. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang mengiringi jenazah, iaitu keluarganya, hartanya dan amalannya, maka 2 perkara akan kembali semula. 2 perkara balik tuan-tuan, tak tunggu kita dikubur. Hartanya balik, ahli keluarganya balik, wa yabqa ma'ahu wahidun, yang duduk dengan dia tu satu saja, iaitu amaluhu, hanyalah amalannya. Yang kita berpenat lelah atas muka bumi ni, mengantuk, letih, kita jadikan dia tu amalan, itulah yang duduk dengan kita dalam lubang kubur nanti. Lubang kubur ni sempit,
Kalau kata ahli keluarga nak masuk pun orang tak bagi. Sayang macam mana ahli keluarga dengan kita pun waktu mati tak ada, dia mau tunggu masuk dalam kubur, tuan-tuan. Harta benda kita yang kita sayang atas muka bumi ni, kilat motor hari-hari, dia tak ikut masuk kubur. Tapi orang yang tak beriman, orang bukan Islam, ada lah ni style dia buat macam tu, dengan motor-motor bubuh dalam kubur. 125Z ke apa. Kok dia sayang telefon Oppo dia tu, hari-hari WhatsApp group sayang, kok nanti pak nak WhatsApp kat orang buh pergi dalam kubur. Jam dulu beli mahal, harga ribu-ribu bubuh masuk dalam kubur. Semua tu iman kita tak boleh, dia tak memberi manfaat apapun. Udah mati dalam kubur, bukan nak guna benda-benda mata dunia habis semua tu dah. Sebab tu harta benda balik habis semua. Bahkan nama harta tu pun sat dia tukar nama orang lain dah. Kalau dulu motor siapa? Motor Pak Abu. Pak Abu tak ada sini lah. Motor Pak Abu. Bila dia mati je, baru mati 2 minit, orang tanya tu motor siapa? Dia tak panggil motor Pak Abu dah. Tu motor arwah. Tukar nama jadi arwah tu. Mana Pak Abu? Pak Abu hilang. Segala pangkat atas muka bumi ni kita dapat, segala pangkat yang besar-besar lah, itu semua tak habis, tak dipakai pun dalam kubur, dia tak ikut pun. Bahkan kalau mati kita dia panggil tu siapa tu jenazah, dia tak panggil jenazah sekian pangkat, tak ada pun, walau siapa kamu tak ada. Kalau malaikat masuk pun dia kan sebut nama pangkat tu tak. Pangkat tak ikut, harta tak ikut. Kawan kita yang hari-hari rapat dengan kita ni pun, dia pun tak boleh ikut. Dia disunatkan pergi ziarah di rumah. Lebih lagi disunat dia ni ikut, ya sebau ikut sampai ke kubur yang tu disuruh. Dan tak disuruh masuk sampai lubang kubur, dia pun tobat tak mau. Tuan-tuan tak ke tuan-tuan? Tak mau. Nama kita pun orang takut kita mati ni. Habis. Sahabat baiklah dalam WhatsApp group tu, hari-hari seronok kan. Duduk dalam group WhatsApp pagi petang siang malam. Bila mati hari ni, tengok-tengok malam ni dia WhatsApp dekat kita. Oi. Nama kita tak padam lagi. Mamat ni dah mati arwah dah. WhatsApp dekat kita. Assalamualaikum, tengah buat apa tu? Siap bagi salam. Nak jawab tu ketak kepala lutut tuan-tuan. Takkan dia dah mati WhatsApp kat aku. Rupanya bini dia ambil WhatsApp nak habaq main lah rumah macam malam esok dah kenuri. Orang tak mau dah hubungan kalau boleh. Harta lagi lah, harta benda. Bukan tak bagi cari harta, carilah. Kita dituntut cari. Untuk peninggalan, untuk warisan, tak ada masalah. Carilah. Nak cari harta, cari. Tapi kena ingat benda-benda tu semua, dia tak ikut sampai kita ke kubur. Kalau harta yang kita cari tu dijadikan pahala jariah, yang tu ikut ke kubur. Ada kilang, ada factory, ada bisnes, dengan bisnes dia tu dia keluar, dia bayar zakat, dia tolong orang, dia bersedekah. Yang ni jadi pahala. Nampak je berkurangan tapi bertambah di sana. Ni cara kita nak bina rumah kita di sana. Tuan-tuan. Inilah yang duk rasa penat, lelah, letih, tak lalu, tak larat. Tapi kita tak mengungkit, kita tak bersungut, dia jadi satu amalan. Aku duduk dengan hang dalam kubur nanti. Relax, tenang je Allah Rabbi. Baru kita tahu tuan-tuan betapa setianya amalan kita tu dekat kita. Dia tak tinggalkan kita. Yang lain pun bukan maksud tinggalkan, tu dia nak duduk dengan kita pun tak boleh. Isteri kita sayang dekat kita pun dia tak boleh ikut. Dia nak kahwin lain pun kita tak boleh marah, kita duduk dalam kubur. Nak kata apa? Memang hak kan. Itu amalanlah tuan-tuan akan menemani kita. Maka jaga solat kita, sedekah kita, amal jariah kita yang kita buat. Lagilah kalau orang yang bijak ni, lagilah dia jadi orang yang bijak ni tuan-tuan. Masa hidup ni lagi ni, dia duk buat dah amalan-amalan dia yang boleh terang cerah kubur dia tu, yang nak duduk dengan dia ni. Salah satu yang paling luar biasa, sedekah lah. Sedekah ni dia pahala dia luar biasa tuan-tuan. Walaupun sedekah kepada binatang. Sedekah kepada binatang ni apa? Jangan kita ingat benda ni free. Kita tanam pokok. Siapa makan ambil lah, aku kira sedekah. Maka fa'akalahu at-tayru awil bahaim
Burung mari makan, kita kata hang nak makan dah, aku dah buat pagar dah, aku dah letak ni, hang tu rezeki hang makan. Itu jangan kita ingat free. Dia jadi pahala tu. Allah bagi di sana walaupun binatang. Ini kan pula manusia, bagi pada manusia. Maka itulah tuan-tuan, jadikanlah amalan kita ni penerang lubang kubur kita. Moga kita semua mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pegang pesanan arwah Haji Hashim. Bunyi ni kena berhenti. Oh, sahabat baik tu. Jasa tu ada kan. Moga arwah-arwah yang dah pergi dulu tuan-tuan tenang di sana. Orang-orang yang duk buat amal jariah dulu sampai kepada mereka, kita pun kena ingat kita pun nak akan ke sana juga. Nak tak nak kena pergi juga tuan-tuan. Tak nak pergi pun orang usung pergi juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin. Wassalli wa sallim ala jami'i anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.